Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Amma ba'. Kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jadi alhamdulillah, ya, ribuan kesyukuran kita rafa'kan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan hidayah dan taufiknya, ya, dengan kasih sayangnya, alhamdulillah, ya, pada hujung minggu, pada hari yang berbahagia ini, ya, pada pagi ini kita diberikan rezeki, ruang dan peluang, ya, untuk bersama-sama menghadiri, ya, majlis ilmu khusus pengajian Al-Quran, khususnya, ya, dalam bicara, ya, waqaf dan ibtidah. Ya, mudah-mudahan dengan kehadiran kita di sini, ya, mudah-mudahan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah tak lupa juga, ya, kita terus berdoa, ya, mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar, ya, diberikan kefahaman dalam menuntut ilmu, dibukakan pintu-pintu ilmu, ya, diberikan istiqamah, ya, untuk terus belajar, ya, dan beramal dengan ilmu yang telah kita belajar dan disampaikan, ya, untuk manfaat umat Islam, ya, umumnya. Dan terima kasih, ya, jutaan terima kasih juga kepada Al-Hash Qiraat Center yang diterajui oleh Datin Rajahan Aliza, ya, dalam menganjurkan, ya, kursus-kursus pengajian, ya, secara percuma kepada semua, ya, seluruh, ya, Malaysia, ya, dibuka penyertaannya, ya, bagi apa? Bagi menarik, ya, minat, ya, menarik minat peserta-peserta, ya, untuk mendalami, ya, khususnya dalam ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, tafsiran, bahasa Arab, ya, banyak kursus-kursus dianjurkan sepanjang minggu dan kita ambillah peluang, ya, sama-sama ambil peluang kerana bukan mudah, ya, bukan senang kita nak kumpulkan guru-guru ini, ya, melainkan yang kata apa, perlunya pengurusan yang baik, ya, teknikalnya, ya, bagi melancarkan lagi program-program yang diadakan. Jadi mudah-mudahan, ya, hasil usaha ini, ya, diberkati, ya, dirahmati, ya, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah, ya, alhamdulillah, ya, jadi setiap awal itu ada pengakhirannya. Jadi begitulah juga kita dalam kursus pengajian Al-Quran Waqaf Ibtidah ini. Jadi pada hari ini adalah siri yang terakhirlah, ya, bersama dengan saya, ya, dalam membincangkan waqaf dan ibtidah ini, ya. Mudah-mudahan, ya, segala perkongsian yang sebelum-sebelum ini, ya, menjadi manfaat buat kita,
dan amalan ya dalam kita mencantikkan lagi ya ilmu bacaan Al-Quran kita insya-Allah. Dan hari ini kita akan sambung lagi ya perbahasan kita, iaitu masih lagi ya pada bahagian waqaf dan ibtidak ini, iaitu ya pada khas membicarakan waqaf qabih ya di dalam Al-Quran. Jadi mohon ya para peserta muslimin dan muslimat, hadirin ya dan hadirat semua, ya kalau ada Qurannya ya, ada terjemahannya, boleh dibuka ya, ditanda ya. Bila kita tanda tu kita akan ingatlah ya. Kalau sekadar kita tengok lihat sahaja, nanti bila kita buka Al-Quran ya, dia tak dapat ya, kita dah lupa dah. Tapi kalau kita tanda, maka dia akan membantu kita ya, akan guide kita supaya ya kita tahu, oh ini tempat ini adalah qabih ya, tempat ini adalah tam, tempat ini adalah kafi ataupun hasan. Jadi penandaan itu penting. Itu tugas kita lah ya, sebagai usaha kita untuk kita mengamalkan ya ilmu waqaf dan ibtidak ini. Okey, jadi insya-Allah ya yang sudah buka Quran ya, baik tafsirannya ya, bolehlah kita buka ya pada muka surat ya 134 ya, iaitu pada suratul An'am ayat yang ke-59 ya. Okey. Jadi sebelum ni kita dah bincangkan tentang apa itu ya waqaf qabih, dan sudah kita bincangkan juga 30 tempat, dan hari ini ya tempat yang ke-31 di mana ya waqaf ini perlu kita elakkan ya, jangan kita amalkan ya. Yang perlu amalkan waqaf tam dengan waqaf kafi sahaja ya. Kalau habis nafas maka dibenarkan berhenti dengan status hasan ya. Dan ini yang kita nak belajar, fokus hari ini adalah waqaf-waqaf yang kita kena elakkan, jangan berhenti ya. Kalau terberhenti juga ya disebabkan darurat, batuk ya, terbersin ya, terputus nafas, maka jangan diibtidakkan, jangan dimulakan dengan ya bacaan selepasnya. Mesti diulang balik dengan kalimah sebelumnya. Okey, jadi baiklah pada tempat yang ke-31 ini ya, masih lagi dalam bab yang pada illa yang tidak boleh ya diberhentikan pada sebelumnya ataupun pada selepasnya dan diibtidakkan dengan selepasnya. Ini tak boleh. Hati-hati pada kalimah illa ya. Pada tempat-tempat, ada tempat-tempat illa yang tak boleh kita waqafkan di situ. Kerana apa? Akan menyebabkan berubahnya makna daripada maksud yang sebenar. Okey. Jadi pada ayat ini ya berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Pada ayat ini sempurnanya pada hu ya. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Itu tam ya. Apa maksud tam? Lafaz dia ya, dia punya maknanya ya sudah sempurna, tidak lagi berkait dengan selepasnya. Ya. Dan hati-hati ya, jangan sesekali kita waqafkan pada ya wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha. Lepas tu pula kita teruskan illahu ataupun sambung illahu wa ya, sampailah pada walbah ya. Itu tak boleh. Kerana apa? Dia akan bermaksud apa dia? Dan di sisi Allah jualah ya anak-anak kunci segala yang ghaib ya, tidak ada sesiapa yang tahu. Jadi makna tu dia macam tak clear ya. Maksudnya termasuk Allah ke?
Sebab itu jangan wakaf sebelum illa, melainkan Allah yang mengetahuinya, ya, kecuali melainkan hanya Allah sahaja. Hu ni kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita berhenti pada la ya'lamuha kerana menyebabkan kekeliruan ya pada makna. Ya, walaupun daripada sudut bahasa Arab tu dah clear dah. Ya, cukup dah boleh faham, tetapi kehendak yang dikehendaki oleh Allah SWT itu mengelirukan daripada maksud yang sebenar. Itu adalah pada tempat yang ke-31. Okey, baik, terus kita tengok ya, pada muka surat 383 ya. Boleh buka Quran di situ. Pada muka surat 383 iaitu pada suratul Naml ya, pada ayat yang ke-65 ya. Pada ayat 65 pada qul la ya'lamu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب. Jangan wakaf kat situ. Ya. Tapi kalau terwakaf kena ulang baliklah. Ya, daripada sebelumnya ya. Sama ada daripada wal ghaib ataupun tarik nafas ulang balik daripada awal ya. Mestilah berbunyi, mestilah disempurna sampai dekat illallah. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. Ya, itu kafi di situ. وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. Jadi di sini dah kafi ya, walaupun dah sempurna daripada sudut lafaznya, tetapi maksudnya masih berhubungan. Jadi apa akan jadi kalau kita wakaf pada ghaib ini? Ya. Apa akan jadi? Katakanlah tiada sesiapa pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara-perkara yang tersembunyi. Jadi Allah pun tak tahu jugalah. Sebab tu ada illa, melainkan Allah. Sebab itu tak boleh berhenti pada al-ghaib ya. Maknanya itu boleh mengelirukan dan menyalahi daripada maksud yang dikehendaki ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati. Ya, selalu saya ingat hati-hati pada kalimah illa. Kalau boleh elak elaklah ya. Sebab pada pertengahan bacaan ini, pada pertengahan ayat ni, bila selepas itu ada hu Allah ya, yang melibatkan berkait rapat ya dengan Allah ataupun dengan hu, hati-hati. Sebab tu saya kata tadi kena tanda lah. Ya, kena tanda supaya kita berlaku wakaf di situ. Kadang-kadang terpaksa ya, nafas habis, bagi nafas yang pendek. Ya. Jangan ulang, jangan sambung terus. Waib itu illallahu wa ma, tidak. Sebab berhentinya satu nafas itu menandakan satu ayat. Ya, satu nafas itu menandakan satu ayat. Walaupun kita baca illallahu wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun pada bacaan yang kedua, dia dah jadi ayat yang kedua. Ya, maksud ayat yang kedua. Dia tak jadi bagi maksud ayat yang pertama. Jadi bagaimana kita kena simpulkan baliklah. Sebab tu adanya kaedah waqaf dan ibtida. Bila waqaf pada tempat macam ni, ulanglah balik. Contoh pada al-ghaib, ulang balik pada wal ardil ghaiba illallah. Ya, contoh. Ya, sekiranya nafas kita pendek. Tapi kalau nafas kita panjang, maka utamalah berhenti pada illallah. Kalau lagi panjang, habiskanlah ya sampai pada kalimah yub'atsun. Itu yang terbaik. Ya. Okey. Baik, selesailah bagi ya bicara ya, pada tempat yang ke-33 yang disebut ya, yang dinakal, yang telah disebutkan, telah ditulis oleh Imam Abu Amr Ad-Dani dalam kitabnya. Okey, terus kita tengok ni lain sikit ya. Pada ini start daripada 33 ni dia lain sikit ya, dia punya jadi waqaf qabih ni.
memang jarang-jarang berlaku tapi boleh berlaku. Ya, dan ini juga termasuk dalam waqaf qabih sekiranya berlaku seperti yang kita nak bincangkan ini. Cuba kita buka ya, sekarang kita buka pada muka surat 108 ya, yang ada Quran tafsir tu bagus ya. Boleh tengok maknanya sekali kenapa tak boleh tu. Okey, pada 108 iaitu pada surah Al-Maidah. Ya, pada ayat yang ke-19 ya, ya dan ke-10. Maksudnya ya, sebab kalau kita lihat daripada sudut tam, wa'adallahu alladhina amanu ya sampai wa ajrun azim tu dah statusnya dah tam. Okey. Dan pada walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina pada huruf ya, pada ayat yang 10 ini juga ya, statusnya pun sudah tam. Okey. Tapi kenapa boleh jadi qabih? Kenapa boleh jadi qabih? Begini, ya. Jadi qabih apabila dia menyambungkan ayat ya daripada wa'adallahu allazina amanu ya. Dan dia berhenti pada wa kazzabu bi ayatina. Ya, ataupun dia bermula daripada wa'amilus solihat. Ya, contoh yang katakan wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihat. Kenapa dia pendeklah ya, dan dia tidak balik wa 'amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azimun walladhina kafaru wa kadzabu bi ayatina. Jadi gabungan ini, gabungan antara ayat 9 ini dengan ayat 10 ini bila waqaf kat sini dia jadi qabih. Tu hati-hati bagi orang yang napas panjang ya, bila nak waqaf pun hati-hati, bukan orang yang napas pendek je, yang napas panjang pun hati-hati pada surah Maidah ini. Jangan apabila disambungkan pada ayat yang ke-9 ini dia waqaf pada ya, pada wakazzabu bi ayatina ya. Sebab apa? Kita tengok daripada sudut maknanya. Wa'adallahu allazina amanu, Allah menjanjikan ya kepada orang-orang yang beriman wa 'amilus solihat dan beramal saleh lahum maghfiratu wa ajrun azim, ya mereka akan mendapat keampunan pahala yang besar. Dan kalau kita sambungkan lagi dengan ayat 10 manakala orang-orang yang kafir ya wa kazzabu ya, dan mendustakan ya ayat-ayat kami. Maksudnya orang kafir dan orang yang mendustakan pun akan dapat lahum maghfiratu wa ajrun azim. Sebab apa dia bersambungkan, dia berhenti dekat bi ayatina. Padahal mereka ni ashabul jahim. Ya. Padahal mereka ini adalah ya sepatutnya mereka lah adalah penghuni-penghuni neraka. Ya, tetapi bila kita sambungkan wa amilus solihat, ya orang beriman, orang amal soleh itu dapat pahala yang besar, dan bersama orang yang kafir juga dan orang yang mendustakan ayat-ayat Allah pun dapat juga lahum maghfiratu wa ajrun azim. Ini tak nak. Ya, nafas panjang tu bagus, tapi sekata tadi ya selalu saya ingatkan pada peserta bila ada ya status, bila kita dah belajar status huruf apa waqaf tam, waqaf kafi ya, ataupun ya kita dah tengok ada tanda mim dan sebagainya, kita raikan ya. Sebab apa? Raikan makna tu lebih utama daripada nafas kita yang panjang ya. Nafas kita yang panjang. Jadi hati-hati apabila menggabungkan antara dua ayat, hati-hati ya, kalau tidak nanti ya dia akan jadi merosakkan dan mengelirukan macam ayat ni lah. Jadi ini yang disebut oleh Abu Amru Ad-Dani ya. Jangan berlaku penyambungan pada ayat ke-9 dan 10 diwakafkan pada wakazzabu bi ayatina. Kalau tak nanti samalah mereka pun dapat keampunan dan pahala yang besar ya. Seronoklah ya. Padahal mereka tu yang Allah Taala kendaki tu duduk di neraka. Tu kisah ya ataupun penjelasan bagi surah yang tempat yang ke-33. Okey, kita tengok pada tempat ke-34. Ya, surah Muhammad ya pada 507. Ya, pada ayat yang awal itulah
ya, pada ayat yang pertama dan nombor 2. Ya, ini pun hati-hati. Okey. Contoh dia baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pada awal surah ya. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات. Dia berhenti dekat situ. Ya. Apa maksudnya? Apa akan berlaku? Orang-orang yang kafir, allazina kafaru, orang-orang yang kafir, ya, wasaddu an sabilillah, dan yang menghalang ya dirinya dan orang lain daripada jalan Allah, ya, adalla a'malahum, ya, Allah mensia-siakan segala amalan mereka. Wallazina amanu wa amilus solihat, dan begitu juga ya pada orang-orang yang beriman yang beramal soleh. Dapat juga adalla a'malahum. Sekiranya dia mensambungkan ayat pertama ni berhenti pada wa amilus solihat. Pada wa amilus solihat ni cerita dia sampai wa aslaha balahum. Ya. Jadi hati-hati, ya. Mungkin yang nafas pendek itu tak berlaku, ya, tetapi yang berlaku pada nafas-nafas orang yang bernapas panjang, dia suka sambung-sambung. Memang ada pembaca yang suka macam tu, tapi kita ambil maklumlah, ya, jangan kita gabungkan ayat pertama dan kedua, ya, kita berhentikan pada wa amilus solihat, ya. Sepatutnya mereka ni, ya, Allah Taala tak terima amalannya, ya, amalan mereka tu sia-sia. Ya, apa yang dia buat, walaupun orang kafir tu buat kebaikan macam mana pun, bantu jalan Allah pun, banyak sedekah dan sebagaimana pun, bila ada status apa dia, status ni, ya, kafaru dan wasaddu an sabilillah, orang yang kafir, ya, dan begitu juga yang menghalang, ya, dirinya ataupun orang lain itu, ya, daripada jalan Allah, amalannya sia-sia. Ya, cukup dah tam dah kat sini dah, status dia dah tam. Waqaf aja kat situ. Dan walazi ni cerita dia lain dah, tak berkait dah. Tapi kita gabungkan dia berhenti wa amilus solihat. Dah lah termasuk pula orang yang beriman dan amal soleh juga sia-sia amalannya. Itu kesan dia bila kita waqaf, ya. Kalau kita tak tahu, tak belajar, tak ada tanda dalam Al-Quran kita. Okey. Jadi pada ayat yang kedua ini, ya, kalau kita lihat memang ayat ni panjang, ya, bagaimana ada waqaf dan ibtidak di sini, ada di sini, ya, kita boleh pilih. Ya, contohnya kita nak baca dua wallazi balahum, panjang sangat ustaz. Jadi saya nak waqaf kat mana? Waqaf di sini tempat yang telah ditandakan ini. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد. Waqaf di situ. Hasan, ya. Dan ulang balik. وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم. Ya. Tak cukup juga. Boleh waqaf dekat sayiatihim. Ulang balik. Kaffara anhum sayiatihim wa aslaha balahum. Walaupun nafas kita pendek, tetapi bila kita menggunakan kaedah waqaf dan tidak yang betul, masih lagi, ya, memberi makna yang sempurna. Sebab apa? Kita waqaf, kita ulang balik, ibtidak balik dengan sebelum. Waqaf dan ibtidak balik, ya. Jadi ayat itu masih lagi pada satu landasan ayat yang sempurna. Walaupun berlaku pemutusan, ya, nafas-nafas di situ, tetapi dengan ibtidak yang betul, ayat tu masih lagi, ya, dikira daripada wallazi sampai wa aslah balahum, satu ayat yang sempurna. Jadi hati-hati pada tempat 34 ini, ya, khususnya orang nafas panjang, ya. Kalau orang, ya, nafas panjang jangan disambungkan, ya, pada ayat pertama, ya, dengan ayat kedua waqaf pada wa amilus solihat. Maknanya itu akan jadi, ya, berubah makna, ya, lari daripada maksud yang sebenar.
Okey, kita lihat terus ya kepada tempat yang ke-35. Ini pun ya, hati-hati, ini dalam satu ayat. Ya, dalam satu ayat pada buka sama muka surat 435. Okey, kita lihat kepada 435 pada ayat yang berapa ni? Ya, pada ayat yang ke-7. Ya, surah Fatir. Ya, pada alladzina kafaru lahum adzabun syadid. Status ni dah tam dah kat situ. Ya, walaupun 2 ayat tapi status dia dah tam dekat situ. Kemudian walladzina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Ya, pun daripada wallazi sampai kabir tu dah tam. Yang jadi masalah bila dia sambung daripada alladzina kafaru. Ya, dia baca alladzina kafaru lahum adzabun syadidun walladzina amanu wa amilus solihat. Kita lihat apa akan jadi masalah di sini. Kita tengok pada terjemahan ayat alladzina kafaru, orang-orang yang kafir. Lahum adzabun syadid, bagi mereka itu azab yang dahsyat, yang amat-amat pedih. Ya, walladzina amanu wa amilus solihat, ya. Dan begitu juga orang-orang yang beriman serta beramal soleh. Dia akan jadi makna gitu. Jadi hati-hati. Ya. Padahal yang sepatut yang dapat azabun syadid ni siapa dia? Dapatnya ya bagi orang kafir, orang yang tidak beriman. Tetapi bagi orang yang amal soleh, lahum maghfiratun, ya, bagi mereka itu keampunan, ya. Orang yang buat amal soleh akan dapat keampunan, ya. Apa maksudnya? Bila kita banyakkan amal kebajikan kita, amal soleh kita, dosa-dosa kita akan terampun, tu maksudnya. Walaupun kita tak minta ampun, ya. Tapi jangan pula kita tak minta ampun, ya. Mohon keampunan tu kena selalu, ya. Tapi maksudnya dosa-dosa apa kebaikan-kebaikan, amalan-amalan yang kita buat, ya, yang kita buat kerana Allah itu semuanya maghfiratun, ya, menghapuskan segala dosa dan dah ampun dosa, wa ajrun kabir, ya. Jadi jangan jangan takut, ya, nak buat kebajikan, jangan rasa rugi, nak bersedekah jangan rasa rugi, ya, nak belanja untuk ilmu, ya. Sebab apa? Itu termasuk dalam amal-amal soleh. Dapat keampunan dan dapat pula lagi wa ajrun kabir, ya. Apa itu wa ajrun kabir? Pahala, ya, ganjaran pahala yang besar. Tapi jadi masalah kalau kita ya baca daripada alladzina kafaru lahum adzabun syadid walladzina amanu wa sholihat. Jadi wa amilus solihat pun dapat juga azabun syadid. Jadi hati-hatilah ya dalam bacaan, tandakan pada Quran, tak boleh berhenti kat sini. Yang boleh berhenti sekiranya begini. Alladzina kafaru lahum adzabun syadid. Selesai, habis, ya. Walladzina amanu wa amilus solihat. Ya, tapi status dia hasan, ya. Ulang balik. Wa amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Masih lagi, ya, ayat yang sempurna daripada wallazi sampai wa ajrun kabir. Jadi hati-hati. Bukan boleh kita main berhenti saja, ya. Hati-hati. Ini kita dah belajar ni, dapatlah satu kan, kata apa, kefahaman, ya. Maksudnya, ya, ayat yang sebelum ayat lain pun bila kita gabungkan ayat kedua pun boleh jadi qabih. Dan dalam ayat yang sama pun boleh jadi qabih. Semua tu kena belajar insya-Allah. Okey, kita tengok tempat yang ke-36 muka surat 251. Ya, kita lihat, ya, muka surat 251. Okay, pada ayat, ya, suratul Ra', ya, Ar-Ra'du pada ayat yang ke-18, ya.
pada lilladzina istajabu li rabbihim. Ya, jadi yang berlaku qabihnya di sini, ya. Sebab biasa kadang Quran biasa ada yang dah tanda, ya, tanda waqaf di situ, ya. Tapi kalau Ahmad Tulbah Mahad dia dia letakkan dengan tanda kafi di sini. Maksudnya ayatnya dah si kalimah lafaz dah sempurna, cuma maknanya masih berhubung. Okey, kita baca. Okey, yang qabih ni bagaimana berlaku, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له. Dia berhenti dekat bulah tu, ya. Kadang ramai-ramai ada juga peserta yang suka berhenti dekat hak dhamir, ya. Ada yang boleh tapi ada yang tak boleh. Perhatilah, ya, kena lihat rujuk kepada makna. Sepatutnya dah sempurna, lilladzina istajabu li rabbihimul husna, ya. Kalau kita lihat apa maksud bagi ayat yang ke-18 ini, bagi orang-orang, ya, yang menyahut seruan, ya, seruan-seruan Tuhan mereka, disediakan, ya, balasan yang paling baik. Tapi kita baca sampai walladzina lam yastajibulah, ya, dan orang-orang yang ingkar tidak menyahut seruannya. Maksudnya orang yang menyahut seruan Allah dan orang yang ingkar menyahut seruan Allah, maksudnya tak melakukan perintah lah, ya, tak ikut apa yang diperintahkan, tetap dapatnya al-husna, kebaikan, ya, kebajikan. Itu salah lah. Ada yang kata boleh rosak makna tu, ya. Lepas tu pula dengan rasa tak bersalah dia terus je lau anna lahum, ya, ma fil ardi jami'a, ya. Tak boleh gitu. Jadi kita dah belajar ni, ya. Kita berhenti lilladzina istajabu li rabbihimul husna, ya. Kemudian walladzina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ard. Habis pula nafas, pendek nafasnya. Boleh ulang balik pada law anna lahum, ya. Boleh potong begitu. Kalau nafas panjang teruslah sampai, ya, laftadau bih. Ya. Teruslah sampai habis, ya, bertemu dengan tam pada wabi salmihad. Okey, jadi kita nak bicarakan tentang waqaf qabih di sini. Boleh berlaku dalam ayat yang sama jika waqafnya tak betul, ya. Merosakkan makna. Ada waqaf tu, ya, yang tak rosak makna, tak merosakkan, itu hasan. Walaupun tergantung makna lafaz tu hasan, yang ini dia tergantung makna, ya, lafaz pun tergantung dan merosakkan. Inilah contoh-contoh yang merosakkan, ya. Walaupun dia sengaja tak sengaja, tapi apa yang telah dibacakan itulah makna yang akan kita keluarkan, ya. Jadi hati-hati pada tempat yang ke-36 ini, ya. Sama-sama kita ambil ingatan. Okey, kita tengok seterusnya pada muka surat 37, muka surat, ya, pada tempat yang ke-37 yang disebutkan oleh Abu Amru, ya, Ad-Dani, iaitu pada surah Al-Mu'min, ya, ataupun Quran sekarang banyak tulis dengan suratul Ghafir, ya, suratul Ghafir, ya, pada muka surat 467. Okey. Okey, pada muka surat 467 pada ayat yang ke-7, ya, pada ayat yang ke-6 dan ke-7. Maksud ni yang saya merahkan ini yang boleh berlaku rosak mana. Ataupun dia bukan daripada An-Nahum, ya. Dia ambil daripada awal lagi pun, tetapi dia berhenti dekat, ya, waman haulah, ya. Contoh seperti dia baca, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun naril ladzina yahmiluna al-'arsha wa man hawlah. Ada wakaf kat situ. Sepatutnya dah sempurna
annahum ashabun nar. Sudahlah ya, tapi sebab ada al-lazi mungkin dia seronok. Oh ya, mesti al-lazi ni bersambung dengan sebelum ni ya, sebab bermakna yang, dia tak boleh gitu. Ya, sebab al-lazi ni ibtidak permulaan ayat ya, bagi yahmilu bukan sebelumnya, sebab sini dah tam dah. Ya, maknanya dah berkait lah, dah tak berkait dah ya. Okey. Jadi kalau kita lihat maksud ayat yang ke-6 ya, wa kadzalika haqqat ya, demikianlah ya, ditetapkan ya, demikianlah tetapnya kalimatu rabbika 'alal ladina kafaru ya, hukuman Tuhanmu terhadap orang-orang kafir, annahum ashabun nar, sesungguhnya mereka ahli neraka. Maksudnya orang kafir ya, memang dah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketetapannya mati je ke sanalah. Ya, tak ada dah ya. Tak ada dah pengampunan apa pun dah tak ada dah. Ke sanalah dia punya tujuannya, iaitu apa dia? Annahum ashabun nar. Tapi kita pula menyambungkannya, ashabun naril ladzi yahmiluna al-arsya wa man haulah. Ya, malaikat yang memikul arash dan malaikat yang berada di sekelilingnya. Nampak? Ya, maksudnya tersekali malaikat yang menanggung arash pun, dan malaikat-malaikat yang berada sekelilingnya pun, yang menanggung arash pun jadi ashabun nar. Ni jadi kata apa, masalah besar ni, ya. Sebab itu pada ashabun nar di status dia dah tam, waqaf je di situ. Ya, kalau tak nanti masuk jadi penghuni neraka, malaikat pun duduk masuk sekali. Ya, jadi hati-hatilah ya dalam bacaan waqaf ibtidak ni, memang kena belajar ya, memang kena belajar, tak boleh buat pandai-pandai sendiri. Sebab apa kena belajar? Sebab ilmu ni telah didokumentasikan, telah ditulis secara jelas ya oleh ulama-ulama ya, berkaitan dengan waqaf ibtidak ya. Kalau maknanya 30 juzuk sempurna tulis daripada ayat pertama surah Fatihah tu sampailah ya akhir suratul Nas, itu dah siap dah. Semua dah sedia dah. Ini hukum dia apa, hukum dia apa, hukum dia. Bila kita tak belajar, itu hati-hati ya. Itu yang boleh merosakkan bacaan. Syaratnya kena belajar ya. Jadi orang yang dah mahir dengan ilmu tajwid ya, hukum tajwid, makhraj, sifat dan segala hukum-hukumnya, maka ya belajarlah ya. Maka belajarlah ya ilmu tentang waqaf dan ibtidak ya. Okey. Boleh faham ya? Jadi katakanlah di sini, di sini ada waqaf dan ibtidak ya. Okey, waqaf dan ibtidak. Waqaf dan ibtidak pada ayat ya, Rabbana wasi'ta. Maksudnya pada yusabbihuna bihamdi rabbihim sampai amanu, itu status dia kafir ya. Kemudian Rabbana wasi'ta kulla syai' ini pada ayat ini ya, pada ayat yang ketujuh ini ya, rahmatan wa ilman faghfir lil ladina tabu. Lampas dia pendek. Boleh berhenti pada tabu. Ataupun dia nak berhenti pada wattaba'u sabilak ya, boleh berhenti di situ, tetapi ibtidaknya daripada faghfirli, mulakan daripada faghfir lil ladina tabu wattaba'u sabilaka waqihim azabal jahim ya. Gitu. Okey, ada mesej ni ya. Yastajibu ni ayat berapa ni? Dibaca 2 harakat atau pendek ustaz? Ya, akan tengok balik pada ayat Quran tu lah, rujuk pada Quran tu sama ada panjang ataupun pendek ya. Okey. Okey, selesai ya. Bagi surah Mukminun Ghafir ya, pada ayat yang ke-6 dan ke-7 ni hati-hati jangan disambungkan pada ayat yang ke-6 ini dan waqaf pada waman haulah, sebab dia akan memberikan makna yang lain daripada makna yang sebenar ya, rosak makna tu ya. Okey, hati-hatilah ya dalam bacaan pada surah inilah ya, pada surah Ghafir ini. Okey.
Terus seterusnya kita ke tempat yang ke-38 ya, iaitu pada surah ya Al-Isra ayat 97 muka surat 292. Okey. Okey, pada 292 ni pendek saja pada ayat ini. Hati-hatilah. Jadi sempurna ayat ini ya, sempurna ayat ini daripada sudut lafaznya iaitu sampai min dunih ya. Sampai mana? Sampai min dunih ya. Wa man yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajid lahum awliya'a min dunih. Sampai situ. Ya. Tetapi dia berhenti dekat wa may yudil. Ni hati-hatilah. Dia berhenti wa may yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil. Ni hati-hati. Ini adalah ya boleh merosakkan makna ya. Berhenti pada wa may yudil. Dan sesiapa wa may yahdillah, dan sesiapa yang diberikan ya hidayah oleh Allah fahuwal muhtad ya, maka dialah yang sebenar-benarnya mendapat hidayat. Wa may yudlil, dan yang disesatkannya. Dan jadi maksudnya yang dapat hidayat tu ya, orang yang sesat pun ya akan dapat hidayat. Jadi makna tu akan mengelirukan ya, padahal cerita dia ya sampai dekat min dunih ya, mendapat hidayah, dan sesiapa yang disesatkannya maka engkau tidak sama sekali akan mendapati bagi mereka ya. Maksudnya orang yang sesat tu ya, orang yang tidak akan mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita berhenti pada wa may yudlil ya, maksudnya hidayah tu ya, orang yang sesat pun akan dapat ya. Itu maknanya, jadi makna-makna itu akan mengelirukan ya. Jadi hidayah ni memang kena minta lah ya, mohon hidayah. Hidayah ni petunjuk kan pada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hak kita ya. Cuma hak kita berusaha ya, berusaha berdoa supaya ya, macam contoh kita diletakkan dalam kelas pengajian Al-Quran, itu satu hidayah ya, petunjuk daripada Allah. Usaha kita macam mana? Kena ikhtiar ya, bagi komitmen, bagi masa, bagi ruang, itu ikhtiar kita lah. Mohon taufik. Sebab tu taufik ni kekuatan untuk kita mengekalkan ya tempat yang baik yang kita berada ni ya, dalam jalan ilmu ini dikekalkan. Itu hidayah dengan taufik tak boleh pisah ya. Petunjuk dan kekuatan semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhtiar kita kena berusaha ya, supaya terus berada dalam hidayah, bukan dia datang bergulik begitu tak ya. Okey, jadi orang yang sesat cerita dia sampai min dunih. Sebab itu sempurna ayatnya ya. Kalau terberhentilah ya, kalau terberhentilah pada di sini, maka ulanglah balik. Okey, ulang balik ya, daripada wa may yudlil ibtida ataupun pada fahwal muhtad ya, ibtida balik di situ supaya disambung balik sampai min dunih, supaya daripada wa may yahdi sampailah min dunih ini ya, dibaca ya menjadi satu ayat yang sempurna. Okey, selesai insya-Allah. Okey. Pada seterusnya pada tempat yang ke-39. Ya, pada surah Ali Imran ayat yang ke-20. Muka surat 52 ya. Di baliknya ada tafsir tu, tengok ya, kenapa boleh jadi qabih ni. Itu pun membantulah kita untuk lebih faham. Sebab apa? Melibatkan makna. Okey. Jadi pada ayat surah Ali Imran ini, pada ayat 20 ini, daripada perkataan fa'in aslamu ya. Pada fa'in aslamu. Okey. Fa'in aslamu, kita terus daripada sini saja.
fa in aslamu sempurna ayatnya sampai balag. Ya. Fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh. Ya, daripada faqad ihtadaw wa in tawallaw fa in, dia sampai dekat balag. Jangan berhenti dekat wa in tawallaw. Bila wa in tawallaw inilah yang, ya, kalau terberhentilah kat sini, terbersin, ya, terberhenti ada darurat dan sebagainya, kena ulang balik. Sebab itu ada fa ni. Fa ni, ya, maka boleh diteruskan. Tak boleh faham macam tu, ya, dalam waqaf ibtidak. Ya, waqaf ibtidak tidak pernah sesekali bersandarkan dengan huruf-huruf sebegitu. Ya, sebab dia bersandarkan makna tu kena lihat balik. Ya, walaupun dia fa di sini, ya, ya, sebab apa? Dia berkait rapat dengan ayat sebelumnya. Sebab bagi ayat ini daripada fa in aslamu sempurnanya sampai balag. Ya. Okey. Jadi kalau kita baca fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw, ya. Okey, apa akan jadi? Wal ummi di situ, yes. Okey, fa in aslamu faqad ihtadaw. Kemudian jika mereka memeluk Islam, ya, fa in aslamu, jika mereka itu Islam, faqad ihtadaw, maka sebenarnya mereka telah mendapat hidayah, ya. Okey. Wa in tawallaw, dan jika mereka berpaling, maksudnya orang yang masuk Islam dengan orang yang berpaling pun mendapat hidayah. Itu dia jadi maksudnya sebegitu. Ya, padahal, ya, cerita tu sampai fa innama alaikal balag. Okey. Apa dia? Ya, kewajipan maka sesungguhnya kewajipanmu ialah menyampaikan dakwah, ya. Sebab itu hidayah tu milik Allah Subhanahu wa taala. Kita terus ikhtiar dia. Ya, supaya hidayah tu Allah Taala turunkan, ya, kepada kita, kepada orang sekeliling kita ataupun orang yang kita doakan. Okey, itu hak Allah. Okey. Jadi jika mereka dah Islam, maka sesungguhnya itulah, ya, mendapat pendapat hidayah daripada Allah. Ya, ya, bukan sampai berhenti dekat wa in tawallau, dan begitu juga mereka yang berpaling. Yang maksudnya berpaling tu yang tidak menerima Islam lah, ya, pun dapat hidayah. Tak, bukan maksud macam tu. Ya, maksudnya sampailah pada balag sempurnanya di situ. Jadi hati-hati, ya, pada surah Ali Imran ini, pada ayat 20 dan surat yang 22 ini, ya, tandakan kat situ insya-Allah. Mudah-mudahan kita tak berlaku kesilapan dalam memberhentikan bacaan. Okey, kita tengok pada tempat ke-40, ya. Pada surah Al-Anfal pada 181, ya. Buka muka surat 181, ya. Okey, pada 181 kita tengok pada kullil ladzi, ya. Pada ayat yang ke-38. Okey. Pada ayat 38 ini maksudnya sempurnanya daripada kullil ladzi itu sampai sunnatul awwalin. Tapi nafas dia pendek. Nafas dia pendek, ya. Itu lain, ya. Ini maksudnya jika berhenti baik nafas panjang ke pendek ke, jika berhenti di sini, ya, kena ulang balik. Ya, dan sebaiknya jangan berhenti kat sini. Ya. Apa akan jadi kalau dia baca qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salafa wa in ya'udu. Ya. Kalau nak berhenti juga, berhenti dekat qad salaf ni, ya, tapi ulang balik jugalah. Ya. Kalau berhenti wa in ya'udu, elakkan, ya. Apa makna akan terjadi? Katakanlah wahai Muhammad, ya. Qul lil ladzina kafaru, kepada orang-orang yang kafir, ya, yakni, ya, Abu Sufyan dan sahabat-sahabatnya, ya. Iyantahu yughfar lahum ma qad salaf, ya.
Jika mereka berhenti daripada kekufurannya, pasti akan diampunkan dosa mereka yang telah lalu. Ya, tapi kita berhenti dekat wa'i ya'udu, seandainya mereka kembali. Maksudnya mereka kembali kepada kafir dan mereka itu mohon berhenti dari kekufuran, ya. Apa akan jadi? Ya, sama-sama diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maksudnya dia dah masuk Islam ke ataupun dia dah kembali balik kepada agama asal dia, kafir dia, ya, tetap diampunkan oleh Allah. Itu makna yang akan berlaku. Ya. Jadi hati-hatilah. Ya. Jadi yang diampunkan siapa dia? Dosa-dosa yang diampunkan apa dia? Bila sudah memeluk Islam, menerima Islam, maka dosanya akan diampunkan. Orang yang patah balik, ya, yang tak mau, ya, yang kembali kepada kekafiran, maka dosanya itu tidak diampunkan. Tapi kalau kita pergi pada wa'i ya'udu, maka yang wa'i ya'udu ni yang kembali pun dapat juga pengampunan. Ya. Jadi akan menjadikan makna itu kekeliruan. Okey, sepatutnya kalau nak berhenti ni yughfar lahum ma qad salah, ulang baliklah. Ya, ulang balik. Ya, jangan kita mana-mana ayat Quran yang tidak ada tanda waqaf, bila kita nak waqaf, hati-hati ini secara umumnya, jangan teruskan, ulanglah balik dengan beberapa kalimah yang sesuai sebelumnya. Jadi hati-hati pada suratul Anfal ini, ya, pada ayat yang ke-38. Okey, kita tengok pada 41, ya, tempat yang ke-41, ya, muka surat 256. Okey, pada 256 kita tengok, ya, pada fokus kepada ayat yang saya merahkan ni, ya, sama ada dibaca daripada la in syakartum ataupun dibaca daripada wa iz ta'azzana, ya, dan dia waqaf pada kafartum. Ni biasa ayat kita dengar, ya, biasa penceramah pun biasa gunakan ayat ni. La in syakartum la azidannakum, ya. Sepatutnya begitulah, ya, tetapi dia baca la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Tu, ya. Namun jika terberhenti kat sini kena ulanglah balik, ya. Jangan terus sahaja. Kalau tak apa, dia akan jadi, ya, qabih. Ya, apa maksudnya di sini bagi ayat yang ke-7? Wa iz ta'azzana rabbukum, dan ingatlah ketika Tuhan kamu, ya, memberitahu, ya, sesungguhnya, ya, la in syakartum, sesungguhnya jika kamu bersyukur, la azidannakum, ya, pasti, ya, aku akan tambahkan nikmatku kepada kamu. Wala in kafartum, ya, dan begitu juga sekiranya kamu, ya, berlaku kufur, menjadi kufur, jadi dapat juga apa, dapat juga nikmat tu, ya. Jika kamu syukur, Allah Taala akan tambah lagi. Kalau kafir pun, ya, jika kamu menjadi kufur pun Allah Taala akan tambah lagi nikmat tu. Tidak, bukan macam tu maksud dia. Bagi yang kafartum, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tu dia bukan nikmat ni, azab yang pedih tu bagi dia. Tapi bila kita wakaf kat sini, dia akan dapat apa? Ala azidannakum. Ya. Gitu. Jadi tu, kata apa, sedikit sahaja, kata apa, kita silap saja berhenti, maknanya akan lari daripada yang dikehendaki. Dan makna yang sebenar itu adalah sampai, ya, inna azabi lasyadid. Itu bagi, ya, sempurna dah ayat bagi ayat yang ke-7 ini. Okey, dan tempat yang terakhir yang disebutkan oleh Abu Amru Ad-Dani, ya, ini pada surah Ibrahim, juga pada surah Ibrahim, tempat yang terakhir disebut dalam kitabnya ke-42 pada surah Ibrahim 260 pada ayat yang ke-36, ya, yang ke-36, iaitu fokus pada ayat yang telah dimerahkan, faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani. Ya, jadi ayat yang sempurna pada Rabbi innahunna adlalna katsira sampailah Ghafurur Rahim. Tetapi, ya, dia berhenti pada waman asani. Hati-hati.
Lepas tu pula ada jumpa dengan fa pula. Tak apa, fa ni boleh kita sambung dengan selepasnya. Ya, ada kadang-kadang pemancing yang begitu. Saya ingat boleh Ustaz, saya ingat boleh. Ingat tu berdasarkan apa? Ya, dua je, nafsu ke ilmu. Ya, berdasarkan nafsu biarlah. Mesti berdasarkan ilmu, ya. Maksudnya tahu boleh ataupun tak boleh. Ya, jadi faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani. Dia berhenti dekat situ. Ya. Maka sesiapa yang mengikutku faman tabi'ani fa innahu minni, ya, maka dia adalah dalam kalanganku. Wa man asani, dan sesiapa yang menderhaka, maksudnya duduk dalam kalangan aku juga. Ya, dalam kalangan ni. Duduk dalam kalangan aku juga. Ya. Jadi dia mengelirukanlah, ya. Sebab apa? Wa man asani, ya. Okey. Bersambung makna dengan fa innaka ghafurur rahim. Ya. Sebab tu kalau nak waqaf berhenti sebelum ni lah. Fa innahu minni, ya, ulang balik, ya. Daripada fa innahu ataupun pada faman tabi'ani. Jangan waqaf pada waman asani. Sebab apa dia? Orang yang mendahaka pun akan bersama juga dengan ku ni. Ku ni dia ada kisah tentang Nabi Ibrahim dia lah, ya, boleh baca secara jelas, ya, doa dia, ya, permohonan dia. Ya, wahai Tuhanku, berhala-berhala itu telah menyesatkan ramai manusia. Ya, baca tentang permohonan Nabi Ibrahim ini. Jadi apa yang kita nak fokus di sini pada waqaf ibtidak, jangan berhenti pada waman asani terus, ya. Kalaulah terberhenti, apa nak buat? Selalu saya ulang balik, ya. Jangan rasa berat nak ulang. Ya, jangan rasa berat, ya. Kalau baca Quran tu jadi lambat, lambat berapa saat pun, ya. Ulang balik. Sebab apa? Kita baca Quran ini peringkat kita, ya, apatah lagi yang dah kita kuasai ilmu tajwid, ya, di samping dah betul bacaan, kita nak sempurnakan, ya, ayat-ayat ataupun ayat Quran, mukjizat-mukjizat yang ada ni sempurnakan, ya, dengan maksud yang sebenar yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini, ya, 42 tempat, ya, dan disebutkan oleh, ya, Abu Amru Ad-Dani, dan boleh jadi juga, ya, lebih sebenarnya daripada ini. Sebab dia kata dan contoh-contoh yang lain. Maksudnya kalau kita memang faham tafsiran, ya, boleh berlaku pada mana-mana ayat pun, ya. Ini yang maksudnya yang biasa berlaku. Mungkin pada zaman beliau yang biasa berlaku pada pembaca Quran pada ketika itu. Jadi dia rekodkan, dan dia kata dan seumpamanya maksudnya boleh berlaku pada tempat-tempat lain juga yang dia tak sebutkan, ya. Bagi mereka yang ada tafsiran, faham makna tafsiran ayat, ya, faham makna terjemahan ayat, mereka akan dapat yang tidak disebutkan lah, ya, apa yang tidak disebutkan oleh Abu Amru Ad-Dani. Ya, fokusnya pada qabih ni apa dia? Dia merosakkan makna, ya, dan mengelirukan makna. Cuma hati-hati, ada qabih dan ada yang paling qabih ataupun aqbah. Ya, kita dah belajar semua ini. Jadi kita ambil, ya, 42 tempat ni kalau boleh tandakan terus dalam Quran. Ya, kalau nanti tu memang, ya, alamat langsung tak ada lah, ya. Tertinggal lagi tu, ya, selamat saja, ya. Jadi kita ambil tandakan kat Quran, ya. Kalau terlupa Ustaz, banyak sangat 42 ni, ya, tak sempat, nota ada, kita sediakan nota, tengok balik nota ni, ya, tandakan balik pada Al-Quran. Jadi itu bukti kita, tanda belajar kita, kan. Ya, nampak kesungguhan kita nak faham, nak cuba usaha baca Quran tu nak betul, nak cuba faham ilmu waqaf ibtidak tu, baca dengan waqaf yang betul, ibtidak yang betul, ya. Namun, ya, dalam cuba-cuba tu berlaku kesalahan, ya, insya-Allah dengan belajarnya kita, ya, dengan niat belajar itu, ya, Allah Taala ampunkan dosa-dosa kita, insya-Allah, ya. Orang yang belajar ni selamat, insya-Allah, ya. Kata apa, walaupun bersalah tidak dikira sebagai salah sebab dia masih belajar, ya. Mudah-mudahan Allah Taala ampunkan kita dengan sebab kita niat belajar tu jika berlaku, ya. Tapi bila kita dah belajar ni, insya-Allah lah kita akan ada guideline, ada panduan untuk kita mengelakkannya,
insya-Allah. Jadi baik, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Taala bagi kita kekuatan untuk amal dan sampaikan. Sampaikan, jangan guna kita seorang je. Sampaikan pada yang lain. Oh, ini tak boleh. Jangan marah pula, tak boleh sini, haram haram haram. Tak ada haram. Bagi tahu ni maknanya macam ni, maknanya akan merosakkan, maknanya akan mengelirukan. Baca makna terjemahan ini. Itu cara kita nak bagi terang kat orang. Kalau tak, dia rasa boleh je sebab dia tak faham makna. Kalau ada pula yang bersandarkan huruf-huruf, pada fa lah, summa lah, illa lah, jadi ada yang boleh, ada tak boleh. Tak adalah semua tu tak boleh. Tapi ada yang boleh, ada tak boleh. Jadi bagi kita yang tak tahu tu, kita tinggalkanlah semua. Kita belajar. Belajar wakaf tidak tu selesai masalah. InsyaAllah. Okey, baiklah. Ini bagi surah Yasin kita pada ayat ataupun sambungan pada minggu sebelumnya kita sampai 63. Dan hari ini kita sambung, habiskan sempurna, komplitkan surah Yasin sampai ayat apa ni? Sampai ayat 83 insya-Allah. Mudah-mudahan bila baca Yasin tu habis je khatam ni, kita dah upgrade dah ilmu kita. Daripada sudut waqaf dan ibtidaknya. Jadi kita tahu dah hubungan ayat daripada ayat satu ayat ke satu ayat ni, hubungan dia apa ni kalau dah 21 minggu ni, dah 21 siri ni, rasanya insya-Allah lah, rasanya insya-Allah kita dah boleh kata apa, nampak dah secara asasnya. Okey, ada yang bertanya ni, ada yang bertanya apa tu? Soalan apa? Saya baca sekejap. 42 tu Ustaz, berapa yang akbah? Yang akbah ni lihat yang berkait rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu mana-mana ayat yang berkait rapat dengan akidah tu akbah lah. Kita tengok makna dia. Okey. Dan yang tadi tu, yang kita merah tadi tu, itu semuanya akbah lah tu. Yang gabungan dua ayat tu sampai merosak, mengelirukan tu, itu berkaitan dengan akidah tu, rosaklah tu. Akbah ni dia sangat merosakkan. Keliru tu dah satu hal, rosak pula lagi. Berkait dengan Allah, berkait dengan orang kata apa, balasan-balasan baik, balasan-balasan yang jahat, neraka, jahanam kita gabungkan sekali, itu semua akbah lah tu. Tapi semuanya masih duduk dalam waqaf qabih. Jadi tak perlu pening kepala lah. Mana akbah, mana qabih. Mana qabih tu kita elakkan semua. Baik akbah ke qabih, elaknya sama saja. Kita elakkan. Okey, untuk ayat 64 untuk paparan 64 sampai 67. Okey, ada yang pendengarkan bacaan, silakan. Admin ada? Aduh. Aduh. Sila siapa baca? Allahu Akbar. Aduh. Okey. Silakan. Admin ada, admin? Sekejap, admin ada tapi admin punya. Okey, kalau tak ada ni, okey, buka ya. Apa ni? Faisarah. Faisudin. Sila buka. Okey, tak apa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Islauhal yawma bima kuntum takfurun. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. Okey. Jadi nak tanya apa maksud ta tu? Tam. Tam, okey. Ta tu adalah
waqaf tam. Apa yang faham daripada waqaf tam tu? Sempurna maksud dan lafaz. Okey, ya, sempurna. Lafaz merujuk kepada kalimah dia, ya. Maksud merujuk kepada ayat yang lahir, makna yang lahir daripada kalimah dan ayat tersebut. Maksud sempurna apa dia tu? Maksud sempurna sempurna maksudnya selesai topik tajuk tu. Okey. Untuk lebih tepat, sempurna ni bermaksud kalimahnya, ayatnya dan maknanya tidak lagi berkait dengan Ayat seterusnya. kalimah ayat selepasnya. Dia dah tidak berkait lagi, ya. Dia tidak berkait lagi. Itulah bagi maksud bagi tam. Yes. Terima kasih. Okey, terima kasih atas bacaan Puan Sarah. Okey, kita terus kepada paparan yang kedua, sambungan ayat, ya, 68 sampai 73. Silakan. Siapa ni? Ada yang nak baca? Ada yang nak baca kat tangan? Ada? Silakan. Kita ramai. Baca atas lebih. Ariana. Siti Faridah. Faridah. Open ni. Okey, sila. Wan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sekejap, Puan nak baca, jangan kacau. Puan nak baca. Okey, sila. Minta tolong tutup itu, mute-kan yang lain punya mikrofon tu sebab banyak suara datang ni. Okey. Tolong mati ya yang lain ya. Okey, silakan Puan. Puan Faridah, silakan. Puan Siti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. Okey, terus. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. Okey, ni ada tambahan ayat ya, malikun saja. Dia salah ni. Sekejap, saya betulkan. Ni salah ya. Ulang balik daripada an'aman. Sekejap, saya. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. أنعاما فهم لها مالكون. Sebut an'aman. Ma tu masih rendah. أنعاما فهم لها مالكون. أنعاما mau naik atas. Mau ma. أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. Okey, alhamdulillah, terima kasih atas bacaan. Okey, ada sedikit soalan. Wa masyarib, ya, di situ ada kafi ya. Pada fil khalq pun ada kafi. Apa maksud kafi ni? Lafaz sempurna. Okey, lafaznya sempurna.
Makna tak sempurna. Makna tak sempurna. Apa maksud makna tak sempurna tu? Maknanya tidak sempurna, makna dia tak ada berhubung dengan selepasnya. Okey, tidak sempurna ni maksudnya bukan tak berhubung, dia masih berkait dengan selepasnya. Sebab tu Oh, dia tak maksudnya- sempurna. Ya, kalau sempurna tu dia tak kait dah, dia dah clear dah. Tapi Okey. dia tak sempurna maksudnya ada cerita lagi yang berkait dengan selepasnya, makna yang selepasnya. Selepasnya. Itulah kefahaman bagi pengenalan bagi kafi. Okey. Jadi alhamdulillah, terima kasih Puan Faridah ya. Jadi Ustaz. jarang kita berhenti pada di sini ya. Pada fil khal biasa kita sambunglah ya sebab nafas panjang. Yang hari ni masa baca Yasin ya. Kenapa nafas kita boleh panjang-panjang kan? Kebiasaannya ya. Ataupun bila kita talaki je sampai surah Yasin kita rasa lega sangat. Relax, santai. Sebab apa, nak bagi tahu Yasin ni beratus-ratus kali dah kita baca. Maksudnya dah berkali-kali. Ya, jadi macam mana kita nak selesa dengan ayat-ayat Quran yang lain, kena selalu macam mana kita banyak baca Yasin, ya, banyaknya berkali-kali kita ulang pada bacaan Yasin, banyak begitu jugalah kita berkali-kali pada surah-surah yang lain sampai kita rasa selesa, ya. Seperti mana kita baca surah Yasin, ya. Tak mau surah Yasin je kita lancar, yang lain kita tak kurang lancar kan. Jadi sebenarnya latihan pada surah Yasin dia sebagai panduan untuk kita untuk lebih lagi melatih pada surah-surah yang lain. Itu untuk mendapatkan apa? Kelancaran dan kemahiran dalam pembacaan. Okey, terima kasih ya atas bacaan ya Puan Faridah. Kita tengok pada ayat seterusnya 74 sampai 78. Okey, silakan. Ya, kat tangan. Silakan nak baca, buka. Maaf, tadi komputer buat hal buka dua Okey, device tu okey. yang jadi Oh. bising tu. Maaf ya. Okey, tak apa. Tu teknikal tak apa. Teknikal ni tak boleh dijangka. Siapa Okey. nak baca? Ada yang nak Boleh. baca silakan. Yang belum pernah baca ke Yang sebelum belum ni? pernah baca. Kita ramai ni. Silakan. Jangan malu-malu. Umur Zuhair. Okey. Saya pernah baca. Boleh ke baca? Boleh. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun. La yastati'una nasrahum wa hum lahum jundun muhdarun. Cuma hati-hati ya dalam bacaan baris-baris Fathah ni. Masa dia nampak terlalu ya, dia meninggi sedikit. La rendah, na rendah. Tak apa, tu nanti sikit-sikit lah. Ya, cuma nak faham maksudnya sebutan a tu direndahkan. Ya, cuba direndahkan. Fala, ya rendah. Gitu. Okey, cuba terus pada ayat ni. Fala yahzunka qawluhum. Sempurnakan dia punya harakat dengung dia. Fala yahzunka qawluhum. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu Khalaqa. Anna khalaqna. Saya baca pada paparan Ustaz, salah ke? Tak, bunyi qalqalah tu bunyi ke, nak bunyi qa, hampir pada baris atas. Anna khalaqna. Qalqalah. Anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Ada pertambahan ya. Tu betul. Pada khalaqna ni ya. Betulkan nanti. Wa daraba lana. Okey. Terus وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. Okey, jadi ya, begitu hal keadaan bacaannya. Tengok ya, ada kafi, ada ta. Mak kita beramal lah.
Ya, kalau tak ada tempat tanda tu boleh waqaf ulang balik. Ya, ulang balik dengan sebelumnya. Okey, terima kasih atas bacaan. Cuma ada satu soalan. Ada satu soalan. Macam tadi, ya, kita ada jumpa dengan ha kan? Sahabat kita baca tadi ada baca dengan ha. Ha ni maksudnya apa? Puan Hasan. Umur. Ha ni Kalimah, Hasan. Apa dia punya function Hasan ni? kalimah tak sempurna, boleh berhenti, tapi kena balik. Kena ulang balik jika berlaku di pertengahan ayat lah, ya. Maksudnya antara Kalau ayat yang panjang. Okey, kalau berhenti dekat ujung ayat macam ni, nak ulang balik tak? tak perlu ulang. Tak perlu ulang balik. Okey. Jadi kalimahnya tak sempurna. Maknanya sempurna tak pada Hasan ni? Tak sempurna juga. Tak sempurna juga. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Itu jawapan ringkas dan padat yang saya nak semua peserta dapat jawab sebegitu bila tanya tam, kafi dan hasan. Ya, walaupun kita tak faham makna. Nanti insya-Allah slow-slow buka tafsiran nanti fahamlah. Ya, kehendak tam, kafi dan hasan ni. Okey, terus yang terakhir bagi surah Yasin. Okey, ada siapa yang nak baca? Silakan. Siti Junaidah, Puan Siti Junaidah. Silakan. Okay, alhamdulillah. Terus. Saya cuba. Ya, sila. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Wa huwa bikulli khalqin alim. Ya. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر فقادر. Ulang ni. Ini pun bertambah berlaku kat ni ya. Okey. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. Okey. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول. Tak sampai nafas. Okey. Cuba tarik nafas. Cuba nafas sampai tu. Cuba tarik nafas. Belum baca. Tarik. Tenang-tenang. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun Banyak berhenti je. Kalau 8 minit berhenti dekat kun tu. Selesai lah. Ayyaqula lahu kun. Berhenti situ. Fayakun. Tapi memang jarang orang buat. Tapi sebenarnya kalau kita, sebab kita tak tahu kan. Kalau tahu tu boleh. Sebab kadang ada juga yang, kadang ada setengah-setengah yang amalan macam Yasin pada kun tu dia berhenti, dia berniat kan. Niat mohon hajat dan sebagainya. Itu kaedah lah. Ya, tapi maksudnya di sini pada kun ini ya adalah waqaf kafi. Okey. Boleh? Cuba ulang balik. InsyaAllah. Berhenti dekat situ, kun tu. Boleh kalau nafas pendek. Nafas panjang silakan terus. Okay, saya cuba habiskan. Alhamdulillah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ada ke ni? Apa ni? Okey. Terus. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Okey, terima kasih atas bacaan dan ada satu soalan.
Ya, apa beza di antara waqaf hasan dengan waqaf qabih? Wakaf hasan dia tidak sempurna dari segi lafaz dan makna. Okey. Qabih? Wakaf qabih dia merosakkan makna. Okey, untuk Makna yang lebih buruk, tepat membawa boleh makna tak tu? yang buruk. Betul. Okey. Dia daripada sudut takrifan sama hasan dengan qabih, ya. Makna tak sempurna, ya. Lafaznya pun tak sempurna, qabih pun begitu juga. Lafaz tak sempurna, makna tak sempurna. Sudut definisi sama. Cuma yang beza ketara hasan tidak merosakkan tetapi qabih merosakkan, ya. Itu bagi, ya, untuk kita bezakan. Nah, sikit saja tu, ya. Sebab itu baik kita di tengah-tengah ayat, ya, waqaf itu kita tak faham makna dia, bila kita melakukan, ya, berhenti di situ, ya, dia boleh jadi hasan, dia boleh jadi qabih, ya. Untuk lebih confirm hasan atau qabih kena tengok tafsiran lah, ataupun yang tahu bahasa Arab tak, akan tahulah. Tapi bagi kita yang tak tahu tu, kita kena ulang balik, ya. Ulang baliklah dengan kalimah yang sesuai sebelumnya. Kena praktiskan, ya. Kalau kita tak mulakan daripada sekarang sampai bila-bila pun kita takkan mula dan kita tak akan dapat beramal pun dengan waqaf-waqaf ni, ya. Sebab ilmu wa ma'rifatul wukuf ni, ilmu yang berkaitan mengenali, memahami waqaf tidak ni sangat luas. Dia bukan kecil, ya. Sangat luas, ya. Bukan sekadar tanda-tanda, tak. Dia banyak melibatkan apa? Sebab apa? Melibatkan kesempurnaan mukjizat tu sendiri, kalamullah tu sendiri. Memang kita kena belajar macam ni, tahu tanda-tanda dia, faham. Tapi tidaklah susah bila kita dah belajar, kan. Bila kita tak belajar, kita rasa susah lah, ya. Sebab apa? Kita kurang, ya, daripada sudut apa, dalam bahasanya kita kurang, kan. Tapi kita ada kaedah yang ulama tunjukkan. Ulama pun dah settlekan dah clear dah. Ini boleh, ini tak boleh. Tinggal apa, kita bagi ruang masa untuk mengaji sahaja. Okey, jadi alhamdulillah, terima kasih, ya, semua, ya, atas bacaan tadi, ya. Ya. Boleh tanya sikit? Nanti, ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita kongsikan, ya, walaupun orang kata apa banyak, kan, tapi kita dapat kefahaman, ya, dia punya intipati dia, ya. Intipati dia kalau boleh, ya, yang pertama bila jumpa tanda-tanda waqaf ini, ya, yang duduk di tam dan kafi, ya, kita raikan, amalkan, ya, walaupun nafas kita panjang. Begitu juga, ya, yang kedua, jika waqaf pada tempat-tempat yang tidak ada tanda waqaf, ya, jangan sesekali kita redha dengan menyambung selepasnya, ya. Mestilah ulang dengan sebelumnya, ya. Dan yang ketiga, bagi yang dah belajar manhaj, sebab ilmu waqaf tidak ni dia ada manhaj dia, macam ilmu qiraat ada manhaj dia juga. Waqaf tidak ni pun ada manhaj dia, ya. Yang dah ada manhaj, ikut manhaj yang telah dibelajarkan, yang telah dipelajari. Yang tak ada, beramallah dengan tanda-tanda Al-Quran yang ada pada Quran kita tu. Beramallah dengan tanda-tanda tersebut. Sebab apa? Tanda-tanda tersebut adalah meraikan, ya, menceritakan makna-makna hubungan ayat di antara ayat-ayat yang lain, ya. Jadi itulah kesimpulannya pertemuan kita, ya, sepanjang, ya, 21 siri ini. Okey, jadi alhamdulillah, ya, selesai, ya, siri yang terakhir ini pada semalam, ya, Sabtu 11:23 malam, ya. Nota ni, insya-Allah. Okey, ada sebelum ni ada soalan terakhir daripada Puan Arfah, ya. Ya. Saya tertinggal yang tu waqaf qabih yang 25. Saya tak dapat dia punya apa tu surah. Rujuk pada RH dalam Telegram, ya. Ya. Dalam Telegram tu rasa semua ada cukup dah tu. Cuba tanya dalam tu, ya, dan admin nanti cuba nanti apa boleh. Dah ada dah sampai 20 yang ni. Ada dah sampai 20. Ini Puan Afah dia nak tanya tadi. Okey, Puan Alfah yang tanya. Assalamualaikum. Ya. Saya cuma minta bantuan Ustaz, minta jasa bahasa Ustaz untuk ulang wording tadi Ustaz sebut tadi, perbezaan antara sudut definisi antara hasan dengan qabih. Okey. Lafaz sempurna tapi
Urutan tu untuk saya catat, Ustaz. Okey. The wording. Untuk simple ya. Maknanya untuk persamaan, kita tengok persamaan waqaf dengan qabih, dia sama je takrifan dia. Lafaz ni kalimah lah. Lafaz dan maknanya tidak sempurna. Okey, apa maksud tidak sempurna? Masih berkait lagi kedua-duanya dengan ayat dan lafaz makna selepasnya. Cuma perbezaan dia, Hasan tidak merosakkan. Walaupun makna dia masih berhubung tapi tidak merosakkan. Dia tidak mengelirukan. Ya. Kalau yang qabih, dia mengelirukan dan merosakkan. Itu beza dia. Okey, apatah lagi kalau berkait rapat dengan kalimah Allah, berkait rapat dengan tu. Itu yang jadi akubah tu, ya. Sebab dia melibatkan akidah. Itu yang jadi rosakkan. Yang kita belajar tadi itulah, ya. Antara amal soleh dengan jahat digabungkan sekali. Ya, balasan syurga neraka digabungkan sekali. Pahala dengan dosa digabungkan sekali. Ya. Okey. Jadi alhamdulillah. Jadi untuk boleh Puan Arfah, selesai clear. Alhamdulillah. Okey. Jadi kita terus yang terakhirnya ni daripada saya lah. Dan sebenarnya ini adalah terakhir perjumpaan kita dalam RH Qiraat Center, ya. Berat asa hati tapi tiap pertemuan itu ada perpisahan, ya, dan insya-Allah bukan perpisahan tu perpisahan yang selamanya. Insya-Allah kita akan jumpa di lain-lain lapangan. Sekalung penghargaan dan terima kasih yang diucapkan kepada RH QC, selaku penganjur, dan semua peserta muslimin dan muslimat yang menyertai dengan jaya kuliah kita ni, kuliah pengajian Al-Quran Waqaf Ibtidak ni sehingga sempurna 21 siri. Jadi harapan saya yang hadir ni, kalau boleh adalah kumpul koleksi 21 siri itu, kalau nak dibukukan di apa tu, gunakanlah. Jika ada salah dan silap, betulkan. Jika ada tak faham, boleh bertanya. Boleh tanya pada saya ataupun tanya pada orang yang memahami, yang telah belajar, yang berada dalam sinilah. Okey, ataupun orang yang tahu dalam ilmu ini. Semoga segala perkongsian ini menjadi buah manfaat buat kita semua, dipraktikkan, dan saya nak disebarluaskan. Bukan kita sahaja faham, kita nak orang lain faham, anak cucu kita faham, kaum kerabat kita faham, masyarakat Islam faham tentang wajibnya mengetahui ma'rifatul wuquf, tempat-tempat waqaf dalam Quran. Jangan kita hanya kata apa, menumpukan, melebihkan pada ilmu tajwid. Itu pun lebih. Kena lebih, memang kena mahirkan juga, tapi ini adalah melengkap, menyempurnakan lagi dalam ilmu bacaan Quran kita bila kita boleh baca waqaf dan ibtidak dengan betul, agar semua pembaca Al-Quran dapat memahami dan mengamalkan ilmu waqaf dan ibtidak ini dengan kefahaman yang sempurna. Jadi insya-Allah sebarang kekurangan dan kesilapan sepanjang saya menjelaskan dalam pengkuliahan ini, saya memohon kemaafan atas kelemahan-kelemahan yang ada, kadang-kadang ada kekurangan, ada terlebih, jadi tak sedar, jadi apa pun saya mohon ribuan kemaafan. Dan wa akhiran, daripada saya, teruslah istiqamah dalam menuntut ilmu Al-Quran dan bertakwalah dalam mencapai apa-apa yang kita buat itu, mesti nak mencapai redha dan rahmat, berterusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian daripada saya, dan untuk akhirnya kita tutup dengan bacaan doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhir wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna
وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده فرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مترودا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم inna wa minkum taqabbal. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surat. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusarin wa tawassul. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Banyak-banyak.